A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni biwajhillahil azim alazim ala arkana ashillahil azim wa qamat biha walimullahil azim an tusani ala maulana Muhammadin zil qadril azim wa ala alihi nabiyillahil azim qad azamat zatillahil azim fi kulli lamhatin wa nawasin adada ma fi ilmillahil azim salatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman hakika ya maulana ya Muhammadin ya zal khuluqil azim. Assalim alaihi wa ala alihi misla dhalik wa jama' baini wa bainahu kama jama'ta baina zahiran wa batina ya ghazatahu wa manama wajhal izzati min jami'i fudunaka bil akhirati azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa yaqinan sadiqan wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma zidna ilman wa zidna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fil jasadi mudghah idza salahat sahal jasad kullu wa iza fasadat fasadal jasad kullu ila wa hiya qalbu. Kemudian diriwayatkan daripada Imam Muslim, Imam Bukhari, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang panjang yang kita ambil petikan daripadanya, ketahuilah inna fi jasad mudghah, bahawa daripada jasad kita ni ada sekutu darah. Iza salahat sahal jasad kullu, apabila sihat dia maka sihatlah jasadnya. Wa iza fasadat jasad kullu, dan apabila dia sakit, apabila dia tidak elok, apabila dia rosak, fasadat jasad kullu, maknanya rosaklah juga jasadnya. Ila wa hiya qalb, sesuatu benda yang amat sir dan tidak kita ketahui keadaannya gimana, iaitu kalbi ataupun hati. Ada yang panggil qulub, ada juga yang panggil dia sebagai fuad dan sebagainya. Itulah hati, perkara yang amat sir. Kenapa kita bicarakan bab hati pagi ni sebelum kita mulakan kitab kita? Sebab kita nak membetulkan perjalanan kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar dengan jasad, bukan sekadar dengan jasad, tapi kita jalan kita dengan roh, dengan roh kita. Dan roh itu terletaknya tempat pada hati kita, bukan diamnya pada hati. Kita tak tahu kat mana roh tu diam, kan? Roh kita pun kita tak tahu diam kat mana. Kita nak cari Tuhan tak, kan? Tapi Tuhan tu pasti ada. Roh kita juga ada. Tapi yang membaiki segala jasad kita adalah daripada hati. Makna datang kita pada pagi ini, kita betulkan niat di hati kita adalah untuk mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari nama, bukan mencari pangkat, bukan ingin dipuji dan sebagainya, kerana segala-galanya itu adalah bukan hak kita. Kita tidak ada hebatnya, kita tidak ada apa, kita kosong. Jadi kita membetulkan hati kita segala-galanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan itu hati kita jadi bersih. Dan sekutu darah yang ada dalam badan kita ni menjadi bersih, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bedah untuk membersihkan hatinya, untuk pada kiasan bahawa untuk memulakan perjalanan kita menjadi mukallaf, kita harus ada sifat bersih di hati supaya kita kenal yang benar-benar kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, ketika dikhabarkan ketika Rasulullah nak Mi'raj dibersihkan juga hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sampai kita tahap kematangan seorang dewasa, sekali lagi kita membuat proses pembersihan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jelas arah tuju kita, dan kita tidak pedulikan yang lain. Kita tak pedulikan hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal dunia yang memeningkan kepala kita, yang menyusahkan hati kita.
memikirkan masalah orang, memikirkan masalah-masalah yang lain. Cuma kita sekarang ni sampai tahap kita ni nak menunggu hari untuk sampai bergelar jenazah, maka kita tempuhkanlah perhatian kita kepada apa? Kepada untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sibuk kita dengan urusan dunia dah. Nak pegang dunia pun dah tak kuat lagi tuan. Nak pegang dunia pun dah tak kuat. Faham kalau dulu umur 20-an, 30-an pantang dicabar, begitu je dia genggam tangan. Sekarang ni genggam pun dah rasa lain dah tak kuat lagi dah. Kan? Jadi itulah menunjukkan isyarah bahawa kita semakin meninggalkan dunia ini. Tak boleh nak berpegang kepada dunia lagi. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersamalah kita sucikan hati kita, bersihkan hati kita hanya lillahi ta'ala. Diajarkan kepada kita awal lagi, sebab tu kita menyatukan niat kita dalam solat. Solat ni mengajar kita erti sebuah kehidupan. Apabila kita nak solat, kita baca niat kita, lafaz niat kita, mengikut Imam Syafi'i sunat baca niat kan. Lafaz niat kita di akhir sekali apa? Lillahi ta'ala. Kita tak ingat yang lain lagi dah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita disunatkan mengulangi niat agar kita fokus pada apa yang kita nak buat. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Memang dia tak baca lafaz niat untuk datang belajar, tapi niat dia tadi datang belajar untuk menjadi redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya Taala berkatkan kepada ilmu tersebut dan menjadi pegangan kita insya-Allah. Barulah sampai ke akhirat, sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan fitrah, bersih yang mana seperti mana kita sampai ke alam dunia insya-Allah. Amma ba'd. Kemudian daripada itu kita balik kembali kitab kita. Kalau kitab Jawi yang lama pada surat 36. Pada surat Rumi, kitab Rumi kita pada peringkat 96. Cantik 3696. Jangan ambil pula nombor ni terlafaz macam peka sungguh. Allahu Akbar. Kalau masalah kada sallallahu sirah The Syekh Qadam Musannif Rasulullah Sirah pada maksud 96 ini mengatakan tentang muzakarah, munadarah dan juga mutarahah. Dan saya kira dan tak dapat tidak bagi penuntut ilmu itu. Dan tak dapat tidak bagi penuntut ilmu itu daripada munazarah. Yakni apa? Munazarah yakni kira bicara serta kawan-kawan. Dan mutarahah, jika baca-baca perkataan Arab ni sedap tengok Arab juga. Patut ditulis dalam bracket ni maksud mutarahah, yakni berbahas dan berbalah-balah. Ini semua berbalah pula ni. Tahu berbalah? Bertengkar, bergaduh, bukan bergaduh tumbuk lah kan, serta kawan-kawannya, serta orang ahli ilmi ni dengan qasad mencarikan yang sebenarnya, yang betulnya bukan qasad hendak menang dan bermegah-megah. Maka maknanya hampir dan bersesuatu dengan makna munazarah itu, makna hampir sama lah. Tadi kita bicara tadi mencakapkan tentang hal-hal ilmu, dan muzakarah yang mengingat-ingatkan serta kawan-kawannya. Kita tengok adik perkataan ni. Perkataan kita lama ni kena baca 2-3 kali baru faham. Sebab sebenarnya dia terjemah daripada kitab Arab. Patutnya kita ambil kitab Arab tu, kita translate balik. Kalau kita faham lebih mudah. Saya pernah rujuk kata ustaz, saya kadang-kadang baca kitab taklim tak faham. Kata ustaz, rujuk pada kitab Arab balik lagi mudah. Sebab kitab Arab ni dia punya perkataan sikit, tapi dia punya syarah. Yang ni dia punya syarah lah ni. Kiranya dia punya syarah. Kata musannif, dia tak dapat tidak bagi penuntut ilmu itu daripada munazarah. Yakni apa dia? Kira bicara serta kawan-kawannya, makna berbualkan masalah-masalah ilmu ini, bicarakan tentang masalah ilmu dan apa? Mutarahah, yakni berbahas. Ini benda yang baik sebenarnya kan, benda yang baik. Cuma sekarang ni banyak berbahas satu hala. Maksudnya satu hala macam mana? Berbahas dalam media sosial. Satu hala lah kan. Kalau orang hantarkan soalan pun dia tak boleh nak jawab kan, ataupun orang berbahas dengan dia mengeluarkan hujah pun dia tak boleh nak jawab masa tu. Sebenarnya yang baik dalam ilmu ni adalah berbahas secara berdepan kan.
Kita kalau dulu dekat pondok dan sebagainya, kita baca ni, okay, satu minggu tu akan ada satu hari yang kita ke lapangan, terutamanya malam Jumaat kan. Malam Jumaat kita akan berkumpul, yang mana berkumpul selepas daripada Isyak, kita akan berkumpul di madrasah lah, di dewan madrasah untuk belajar berpidato. Kemudian selepas daripada itu kita akan berkumpul dengan sahabat-sahabat kita yang mana sealiran, sama darjah dengan kita lah. Jangan kumpul, tapi akan dipantau oleh senior pelajar senior. Sebab pelajar senior ni akan lebih ilmu. Jadi kita akan berhujah dalam satu bab yang kita akan bawa. Masing-masing ada hujah masing-masing. Sebab tu kadang-kadang kalau kita jumpa forum masalah cabang, kita tak jadi masalah pun. Kadang-kadang contohlah orang bicarakan soal solat musafir contohnya. Ada kata solat musafir kalau ikut Imam Maliki sampai kat rumah 10 hari lagi boleh semayang jamak. Sampai ke rumah boleh lagi. Kembali kata 3 hari je. Syafi'i kata pula sampai tak boleh dah. Tak benar kita. Masing-masing ada hujah. Masing-masing ada hujah, ada dalil, ada hadis dan sebagainya. Kalau jenis hafal hadis dia ingat semua dah. Kan? Ada hadis ni kata boleh, ada hadis ni kata boleh. Syafi'i pula kan, ada pula Syafi'i yang kata boleh sampai masih boleh lagi jamak. Tadi kata tak boleh. Kalau Syafi'i kata dah masuk jam mungkin tak boleh jamak lagi. Kan? Syafi'i kata boleh. Ada Syafi'i ya, maknanya ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i sendiri kata boleh. Bagaimana? Ada kata jamak boleh, kasar tak boleh. Jamak pula. Sebab jamak tak sebenarnya kasar. Orang kata bila sebut jamak je dia fikir, lepas ni bila jamak kena kasar. Tak semestinya macam tu. Sebab macam kita juga pernah waktu kita berhenti di airport kita nak solat jamak bersama dengan jemaah. Datang orang Arab, dia kata jamak ke tamam? Kita kata jamak kasar. Kata dia tahu kita nak jamak kan, sebab kita musafir. Dia kata kasar ke tamam? Kita kata kasar. Lepas tu dia kata dia nak semayang sekali. Maknanya dia bila dia semayang, dia orang tempatan, dia nak semayang apa? Tamam lah, sempurna. So kita boleh tak buat sempurna? Boleh lah, sempurna dengan sempurna. Tak ada masalah pun sebab kita ada waktu. Kecuali kalau memang kita waktu yang sempit, flight dah nak terbang lah. Kita kalau buat tamam kan, buat 4-4, kita tak, memang tak sempat. So kita buat macam mana? Ambil pendekatan, kita boleh lah. Kita sama-sama Kullu tamam, Nabi ikut tamam. Kita kena maklum ke jemaah itu lah, kan 2 rakaat dia salam lah. Makna kena faham. Itu juga macam tadi Syafi'iyah, bila dah sampai rumah boleh tak kita jamak lagi. Kadang-kadang orang kelang kabut nak berhenti, mesti nak berhenti dekat highway, mesti nak berhenti sebelum masuk mukim kan. Boleh tak sampai rumah? Kalau bersebab, ada asbab yang tertentu dibolehkan, dan jamak tamam. Tapi kalau tidak niat, masa kita jamak takhir, mana kita pasal balik sampai ke rumah kan kita jamak takhir lah. Jamak takhir, mana niat tamam lah. Nah, tamam, buat sempurna. Maksudnya kita jamak, himpunkan 2 solat dalam satu waktu, tetapi dia buat secara sempurna. Maknanya kalau maghrib dengan isyak buatlah 3-4 ataupun 4-3. Kalau Zuhur 4-4. Maksudnya tamam ni maksudnya sempurna. Ada juga orang tanya, ada tamam tu apa Ustaz? Jangan salah sebut, hamam lain. Tamam sempurna, hamam apa dia? Kita pergi hamam pula. Ustaz kita bawa dekat hamam itu lain jadi dia kan. Maknanya buat secara sempurna. Kalau ada masalah, kadang-kadang kita dalam perjalanan balik hujan lebat, yang kita mungkin naik bas yang merakan kita kan. Lepas tu nak berhenti susah, sukar nanti akan menyebabkan basah dan sebagainya. Apa ni, surau pula jauh kan. So Ustaz kita terus balik boleh. Muafakat lah. Okay, kita balik dan kita buat solat di rumah. Itu ikut pendapat Syafi'i. Dan ada dia punya nasnah dan sebagainya lah. Jadi boleh secara tamam lah. Mana secara sempurna kan. Mana kita nak cerita ni, benda tu memang ketemukan. Fiqh ni, kalau orang mengajar ilmu fiqh, terutamanya kalau orang mengajar di universiti dan sebagainya, dia ada apa? Usul fiqh kan. Usul fiqh, benda yang satu yang tidak hukum, yang tidak qat'i,
Makna hukum asal dia apa? Harus. Sesuatu hukum yang tidak putus. Makna yang ada penghujahan yang lain-lain yang tidak sepakat, makna hukum dia adalah harus. So macam makanan jugalah. Dalam Al-Quran dah kata dah bangkai tak boleh makan, tapi ada tak penghujahan tentang haiwan-haiwan yang lain? Dan Syafi'i kita ada binatang yang mempunyai kuku, so kita tak makan kan. Harimau, siapa berani makan harimau? Kan, binatang yang ada cengkerang, apa, labi-labi, kura-kura, kan, penyu, pernah makan? Telur penyu makan? Tapi kita biasanya cengkerang kita tak makan. Tapi ada masa yang makan. Jadi kita makan. Begitu dia macam beg, dia sandang kat belakang. Kita makan apa? Kita makan sotong, kan? Benda ni yang tidak katanya, maksudnya yang tidak hukum yang jelas sama ada Quran ada hadis. Tapi ada masa yang makan. Kita pantang jumpa sotong, besar kecil semua, kan? Tak makan. Kan kita jumpa sotong pun yang kecil ke yang besar ke, misai sotong ke apa, dia bedal semua. Tetapi ada masa yang tak makan sotong. Jadi benda tu benda yang tidak hukum, kecuali yang dah putus solat, kan, kena berdiri. Macam solat duduk di kursi, ada kata putus? Tak ada. Buka dalam YouTube macam-macam cara kan. Ada kata rokok, kita rokok sikit. Ada kata bila sujud tu kita kena jejakkan kat tangan kita kat sini. Habis kalau orang yang tak boleh tertongging kan macam mana? Kan dia tak ada khusus. Tak salah. Sebab dia mengikut keadaan dia nak sempurnakan kalau boleh. Kalau tanya pendapat saya pula, kalau orang tak boleh berdiri sebab kurang kestabilan, nak duduk, biar duduk bawah terus. Duduk antara dua sujud waktu solat, kan? Sebab dia keberuntungan dia dapat sujud. Tapi kalau dia terkursi, kalau masa dia tak boleh berdiri lama, tapi dia boleh berdiri, so pada rakaat pertama tu berdiri, kemudian rakaat kedua dia dah selesai semua rukun, rakaat kedua jangan bangun lagi dah. Sebab kalau dia bangun, mungkin dia akan rasa pening dan sebagainya, tak stabil. So dia terus duduk bawah, dalam keadaan duduk antara dua sujud. Umpama yang macam tu lah. Tak kisah dia nak buat duduk macam mana, yang penting dia duduk bawah. So rokok, dia kadar rokok sahaja, mana separuh, kemudian masa sujud dia dapat sujud yang sempurna. Tapi banyak orang kalau dia bukan masalah kaki, kadang-kadang kalau patah kaki, kita faham kaki dia tak boleh bengkok, kan. So sebenarnya kalau kaki tak boleh bengkok pun, dia afdal juga duduk di bawah. Sebab apa? Dia boleh berunjuk ke depan. Sebab kita tak cerita pasal kursi ni dulu. Kursi ni lah kemudian dah tak ada pilihan, dah tak boleh. Kalau turun kat bawah, dia pun tak boleh lipat kaki dia, ataupun nak lunjur pun tak boleh. Sebab ada kadang-kadang yang tertentu. Okey, baik. Tapi kalau selagi dia boleh berada di bawah, boleh dapat sujud, adalah lebih baik. Itu kaedah, kan. Jadi ada kaedah yang khusus. Tak, buka lah 10 cara dia ajar. Lepas tu refer kat kita, ustaz, yang ni kata macam ni, yang ni kata macam ni. Tengah, saya pun pening. Sebab masing-masing, sebab kata-kata bila hujah ni penting. Tetapi bukan nak berbalah ni mencari penyelesaian. Tapi kalau dua-dua tak nak setuju, tak apa, tapi dia ada hujah masing-masing. Macam hari ni lah, kita nak ni hujah hadis, dia ni hujah hadis. Tapi kita pandangan daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kita berpegang pada 4 kaedah penyelesaian hukum: Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Kan? Bila hukum ada dalam Al-Quran, itu patutnya jelas. Mayat kan, haram maitun, maknanya dia haramkan atas mayat. Tapi ada hujah lagi tak? Ada bangkai ikan mayat juga boleh juga, tapi makna ada diterangkan oleh hadis, clear. Makna ada jawapan. Tak dapat jawapan yang jelas dalam Al-Quran, tengok pada hadis, kan? Kalau dah hadis tak ada, tengok muafakat ulama, dia ambil pada hadis-hadis yang lain dan kiaskan. Itu kaedah dicantumkan. Itu baru jadi apa?
ijma'. Baru-baru ni sama juga dalam hal-hal apa umrah pun sama juga. Sebab nak dekat umrah ni kan. Umrah lebih sikit kan. Orang berhujah tentang apa? Tentang nak tawaf. Tawaf wada' seperti ni. Tawaf wada', kalau haji nak balik, kita pergi haji kita nak balik, wajib tawaf wada'. Kalau tak tawaf memang kena dah. Tapi dalam hal-hal yang lain jumhur ulama kata sunat. Jumhur tapi ada ulama kata wajib. Macam kita berpegang pada Syafi'i kata wajib. Sebab tu kalau kita refer pada tabung haji, wajib ustaz, walaupun nak pergi ke Taif. Baru ni sahabat-sahabat kita pergi kan, pergi Taif, kena. Tapi sekarang senang tak untuk tawaf? Susah. Nak kena tukarkan ihram. Kalau tidak tawaf dekat atas, jauh, tak apa ustaz, kita naik skuter. Itu pula lah. Kalau buat dapat pahala sunat. Pak jumhur kalau kata sunat, tapi bagi Syafi'i pegang pada kata wajib. Nanti nampak ada percanggahan kat situ, peganglah. Tapi kalau orang tu kata tak nak buat, wasat saya pegang pada sunat sebab saya belajar gini. Jangan nak gaduh pula kat situ. Kau tak nak buat bertumbuk. Tak boleh macam tu. Macam COVID tu kan, di umrah tu, tawaf apa tu, tawaf bina dia tak. Sebab tu bila hukum fiqh yang tidak qat'i, yang tidak apa ada kata putus, dia asal hukum adalah harus. Tu orang belajar fiqh ni bercabang kepala ni. Sebab tu kadang-kadang guru-guru dulu dia orang hebat. Bukan disembunyikan ilmu, tapi dia tahu tahap kita. Kadang-kadang ada satu benda yang dia tak cerita dengan kita, tapi dia buat. Saya dulu pernah bermusafir dengan guru saya, bermusafir. Dia kata, ustaz, kita berhenti dulu ustaz semayang. Tak berterus dia balik. Bila terus balik, balik ustaz ni. Kan? Sampai dia madrasah, jom kita solat. Tak macam tadilah, solat jamaah. Kalau kita ikut hukum mana boleh. Tapi dia ada masalah dia. Kalau dia lambat, dia terlepas kelas, dia di madrasah. Dia balik cepat. Cepat solat jamaah di situ, terus mengajar. Itu kaedah. Jadi kita nak tahu lagi, tanyalah. Kan, nak tanya kita murid, kita kan bertanya. Kan ustaz, ada ke boleh buat macam ni? Dia kata dia terang satu. Saya pun bukan ahli fiqh lah, tapi maksudnya begitu. Orang yang ahli fiqh ni dia kena hafal nas daripada Quran, daripada hadis, daripada ijma' ulama. Dan kalau ulama siapa. Berat kepala. Tapi ilmu, itulah ilmu. Sebab tu dia kata kena ada apa? Kena ada nazarah sahabat dengan sahabat berhujah, memberikan keterangan. Kalau kawan tak setuju boleh, tak ada masalah. Bawa hujah, datang kat mana? Kan, datang dekat mana? Hujah pun kena, hadis pun macam tu juga. Ada hadis kata Rasulullah apa ketika sujud. Rasulullah tu kan macam mana? Sahabat kata kaki dulu. Tak ada sahabat ceritakan tangan dulu. So, tengok hadis tu datang awal, mana hadis tu datang lebih awal. Siapa yang faham? Ulama hadis yang faham. Kan? Dia kena tarjihkan berapa tadi yang bercakap siapa dan di ketika bila. Ketika Rasulullah dah hijrah ke belum, ataupun ketika hijrah yang awal ke atau mana tu. Dia dapat kena faham. Bukan senang bab agama, tapi bermakna apa yang penting kita ada ilmu. Makna kalau kita buat, kalau kita ni jenis orang apa? Orang yang bertaklid kepada ulama. Sebab tu kita buat, saya pernah dengar dalam kitab ni waktu kita mengaji, ustaz kata sini, cuma saya tak ingat sandaran kepada ulama siapa. Itulah sebab kita lemah kan. Orang awam, orang awam ni dia tak boleh. Bukan fiqh dia tak boleh kepada guru. Sebab kadang-kadang kita tengok dalam ceramah-ceramah ada yang mempertahankan kita ikut guru. Daripada Nabi kita ikut siapa? Kita ikut guru. Tak, sebab kita sampai kepada tahap Nabi, tak jumpa dengan Nabi, dan kita bukan ahli pada hadis. So kita ikut siapa? Guru lah. Guru ni yang lebih ahli pada hadis. Itu maksud dia. Bukan maksud dia kata kita tolak Nabi. Kadang-kadang kena faham. Itu semua pemujaan yang kita kena faham. Kadang-kadang orang cakap, apa ni ustaz ni tolak Nabi. Bukan macam tu. Kita ni, kita cerita diri kita yang dhaif, diri kita yang kedin, diri kita yang awam. Bukan, kalau nak semua orang tahap macam tu, dia bukan orang awam, semua orang alim. Betul? Memanglah kita menuju ke arah untuk menjadi orang yang faham tentang agama dan sebagainya. Tapi kita bukan menolak sesuatu hukum, tapi kita berdasarkan kepada diri kita. Pada kita kepada guru,
Guru siapa ikut siapa? Takkan guru ikut yang lain, pasti ikut Nabi SAW. Itu kaedah, itu maksud yang disampaikan. Saya tak nak bela siapa, tapi maksud dia ke situ. Sebab tu jadi permainan-permainan kata-kata ni kadang-kadang akan merosakkan orang yang tak faham. Atau nak belajar ilmu kena faham betul-betul. Begitu juga sama ada apa jenis ilmu sekalipun. Macam ni kita ni asas macam mana kita nak membicarakan ilmu dan sebagainya. Sebab kita bila kita berbalah ni untuk kebaikan. Sebab ada waktu-waktu kita kena ikut juga apa yang kawan kita hujahkan. Sebab dia hujah berdasarkan ada nas. Contohlah, kenapa orang cakap, ustaz, kenapa yang Saudi kerajaan Arab zalim sangat? Kenapa? Sebab dia tutup masjid terapung. Ada waktu-waktu dulu ditutup. Kenapa tutup? Bukan dia yang zalim, kita yang zalim. Dia orang yang marah saya, apa saya kat kita pula zalim? Apa maksud zalim? Tak boleh cerita kan? Zalim kita pukul orang zalim? Itu orang Melayu punya zalim. Yes, buat sesuatu bukan pada tempatnya, zalim lah kan? Kita sakit perut pergi kedai mekanik, kita sakit perut pergi kedai motor, betul ke? Mana betul? Ini bukan sakit dalam motor, ni sakit dalam orang. Pergi jumpa doktor lah. Begitu kaedah dia. Jadi di masjid tu kenapa ditutup ada satu ketika dulu? Sebab jemaah kita ni dekat 10 jemaah dalam satu masjid. Tak sampailah, tapi maksudnya banyak jemaah dalam satu masjid. Imam tempatan, imam lokal buat sembahyang maghrib contoh. Biasanya jemaah yang nak terbang tengah malam ni singgah sekejap dekat Masjid Terapung. Imam sana buat sembahyang maghrib. Cara apa? Tamam lah. Maghrib pun bukan nak boleh kasar pun. Tapi maghrib tamam. Tapi dia tengok dah setengah. Mungkin dah tengah tahiyat awal. Kan kita ni masuk. Sebab bila kita masuk di masjid, apa patut kita buat? Maksudnya dalam keadaan orang tengah solat, terus ikut. Tak kira lah kita ramai ke 10 orang ke 100 orang, terus ikut. Kan? Sampai orang selesai sembahyang, kita tambahlah lagi kita punya rakaat. Dah habis tambahan rakaat tu, baru kita masuk kita punya jamak. Secara berkumpulan kita belakanglah sikit, tak ada masalah. Tiba-tiba kita tengah buat jamak tadi, datang orang lain pula, jemaah lain masuk dalam masjid. Tengok kita tengah solat, yang sana dah selesai tengah solat. Boleh tak dia buat jemaah lain? Tak, dia mesti sambung ikut kita. Masalahnya orang kita tak. Dah tayyib awal lah, tinggal satu rakaat, kita tunggu dulu. Berdosa kita tunggu, kita kena masuk terus. Satu, tak apa lagi, mungkin okey jugalah. Sebab apa? Dia boleh tunggu. Dari segi hukum dia boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Buat orang tengah sembahyang kalau sengaja melambat-lambatkan solat. Yang kedua, dia apa? Dia pergi tengah-tengah sembahyang ni, dia pergi one corner dengan jemaah dia saja, solat dekat situ. Bercelaru sana tengah solat. Sana Allah Akbar, sana Allah Akbar. Sana pakai mic dia kuat lagi. Sini bercelaru. Ustaz saya tadi dah rokok punya sana punya Allah Akbar. Dalam satu masjid tidak ada dua jemaah. Tak kira lah unsur apa. Kalau kat sana unsur apa? Untuk kadang-kadang unsur bangsa. Kalau kat sini unsur politik. Pernah berlaku dulu kan. Saya ingat waktu usia remaja dulu banyak kan. Sekarang ni dah kurang sikit, alhamdulillah. Mungkin dah tak ada lah kot. Mudah-mudahan dah tak ada lagi. Kat sana itu yang berlaku. Benda tu tak berlaku unsur politik, tak ada pergaduhan, tetapi cara dan kaedah itu. Lepas tu datang satu duduk, ni tengah solat, ni baru nak habis, ni tengah solat lagi, datang satu jemaah lagi, dia pula jadi imam, satu corner lagi, buat lagi, baca pula nak baca macam sudai, sekali kuat lagi. Macam lalu, so dia tutup. Bila dia cakap orang Melayu tak, kita boleh cakap kan, kadang kita faham, buat tak faham. Anak Syafi'i dia, habis Syafi'i kau sebenarnya cari Syafi'i, tak boleh ikut pada imam, kat Masjidil Haram kenapa boleh ikut? Itu jadi masalah kan. Satu lagi kadang-kadang sikap orang kita pun sama juga. Sampai dekat Masjidil Haram kan, bila ikut imam, siapa ikut imam? Imam untuk dia apa? Diikuti kan. Apabila imam tu dah tak baca kunut, sebab dia amali. Dan kunut tu bagi Syafi'i pun apa? Sunat kan. Okeylah, sunat muakkad, sunat yang dituntut. Tapi kalau tak buat, batal sembahyang tak? Tak. So imam tu tak baca kunut, tak payah suruh baca kunut. Sebab kita ikut dia untuk diikuti.
Itu saya kata yang kita nak cerita pembalahan sebenarnya pembalahan yang baik. Tak ada masalah pun dan segi ilmu. Jadi bila kita pergi kat negara luar, Timur Tengah dan sebagainya, ataupun kita pergi ke benua India, kita dah belajar tadi lagi segi perpecahan perbezaan pendapat. So sampai sana kita tak ada masalah. Kan? Pernah jumpa tak satu tempat ada 3 agama? Tempat semayang, tempat ibadah. Satu tempat kita tengok ada arah kiblat, ada Quran. Satu tempat lagi kita tengok ada cross, ada apa? Salib. Ada satu tempat lagi tak tahu ada apa. Tapi tak boleh ganggu. Kawasan tu bukan kawasan kita. Manakala orang Islam tak semayang kat sini, cuma ada partition je. Saya tengok bukan saya kata maksudnya apa indahnya perpecahan agama tu, bukan. Kita dah yakin dengan Islam, kita pergi kepada Islam. Dan kita tunjukkan akhlak Islam yang baik. Jangan ganggu tempat dia. Orang sebelah ada juga orang dia nak istirahat dekat dia punya tempat ibadah, silakan. Tapi satu tempat yang sama. Kat Malaysia tak ada, kat luar ada. Saya tengok takjub maknanya orang selama ni kita anggap orang menuduh yang muka-muka Nisan terodi dan sebagainya, tapi ada juga negara-negara seluruh benua Eropah yang menghormati lagi segi pemahaman agama. Tak ada masalah, kan? Itu pemahaman agama, pecahan tak dah tentu ada. Ini kita dalam satu agama. Sebab tu saya katakan kita kena faham masalah fiqh ni dia asal hukum yang tidak ada hukum yang katanya, kita ada hukum yang tetap, tidak ada hukum yang jelas jawapan dia ataupun nas dia, mana dia hukum dia harus. Itu banyak perbahasan lagi lah, tapi maksudnya macam tu. Sebab tu bila dalam bab fiqh memang berbalah sampai hari ini. Cuma yang tak syoknya, yang tak bagusnya, yang tak bestnya, sebab ada label lah, yang kita tak nak. Kan ada label. Sedangkan kita megang satu label, apa dia? Islam. Sebab tu dia katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, apa dia? Islam. Dan janganlah kamu berpecah belah. Jadi boleh saja. Sebab tu kita jangan cepat menuduh, jangan cepat menghukum utamanya, kan? Kadang-kadang kita tengok orang daripada janggut hebat. Janggut kata orang, janggut dah lebih dah sunnah dah. Janggut kita jiput je. Janggut dia genggam sama ke dada. Kan? Rambang penuh, kita tengok hebat. Kan? Pakai t-shirt, okey lagi lah ikut. Dia pakai t-shirt pun dah nampak martial lah. Dah nampak bentuk badan. Kalau kita cakap itu makruh lah. Kan? Tiba-tiba tengok dia pakai seluar pendek. Tapi seluar pendek dia ngam-ngam pakai lutut. Lepas tu semayang. Boleh tak tu? Kalau kat masjid kita ni kau apa ni, ambil kain pelikat. Betul? Confirm dengan kain pelikat. Tapi dia semayang je. Sebab apa? Mazhab. Tak, Syafi'i pun boleh tak? Sebab lelaki ni, kita jadi lelaki, jangan perempuan nak pakai macam mana. Ada perempuan tak ada janggut lah kan. Lelaki aurat dekat mana? Antara ayat ni tu. Sebab tu dalam fiqh perkataan pun penting. Antara pusat dan lutut. So pusat pun tak kisah. Yes. Lutut pun tak kisah, tak ada masalah. Tapi dia dah menjurus ke arah haram. Tu tunduk sikit, kita ni sikit, boleh nampak. So kena lebih lah. Sebab tu orang kita dia bagus, dia pakai kain pelikat, confirm. Cuma kadang-kadang dia tak pakai baju. Betul. Dulu pakai kain ni Ustaz. Dulu Pakai kain kat Selain kat rumah lah. Kat rumah kan dia macam apa kemban. Boleh tak? Boleh. Sao tak semayang ni? Kalau tak terbuka aurat, okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Benda tu boleh. Sebab tu kita tengok jangan pelik. Kat sana kalau tengok-tengok yang biasa kau cakap orang makan sampai ni semayang. Tapi kita jangan buat lah, sebab kita adab kita lain. Kita dengan sempurna. Sama dengan perempuan. Perempuan kita kalau tak jumpa telekung nak semayang. Wah, dengan berbagai alasan bang, tak boleh, tadi ni dah masuk tanda, habis saya tak masuk tanda. Kan? Tak boleh kita nak telekung boleh tak? Seolah-olah telekung tu perkara yang mengesahkan solat. Perkara yang mengesahkan solat adalah untuk aurat. Habis dia kata, boleh ke pakai seluar ni? Seluar ketat, nampak bentuk badan. Boleh tak?
Cuma yang bagian perempuan, siapa yang ada? Kalau nak cerita bab aurat, kita banyak juga langgar bab aurat. Terutama apabila kita satu rumah dalam keadaan kita dengan keluarga. Ini masuk ke fiqah hari ni. Kita dengan keluarga kan, hari-hari kan, kadang-kadang kita relax tak pakai tudung. Padahal aurat, ibah semua kan, keluarga-keluarga yang sebelah lain yang kita tak kenal, kadang-kadang kita ni saudara, ni sepupu ni, sepupu semua tak boleh kan. Satu benda-benda macam tu yang kadang kita tak perasan. Tapi satu lagi dengan terutama orang yang pelajar sekarang ni kan ada sharing dengan asrama kan, dengan yang bukan muslim, aurat sama dengan lelaki depan lelaki ajnabi yang boleh lihat hanya kawasan muka dan dua tapak tangan. Tapi kita perempuan tak apa, sama-sama perempuan, padahal dia kalau bukan muslim tak boleh. Kena jaga diri lah. Banyak kita terlepas pandang. Sebab tu masalah fiqh ni kena belajar sungguh-sungguh dan kena banyak ingat. So tadi katakan yang kita dalam ni menghafal, tak semestinya menghafal surah, menghafal hadis dan sebagainya, tapi mengajar juga keadaan teknik-teknik hafazan bagi ingat apa? Ingat hukum-hukum. Kalau dulu kalau di pondok kita banyak matan, ada matan, menghafal matan tu kaedah-kaedah menghafal untuk ingatkan kaedah mencari sumber hukum. Habis satu kolom tak habis. Dengan kasar mencarikan sebenarnya, dengan kasar maknanya dengan tujuan mencari sebenar bagi jawapan sesuatu hukum yang betul, bukan kasar nak menang dan merenggah-megah. Tapi bisa bertengkar nak menang aja. Boleh tak untuk menang kalau hujah kita kuat. Tapi kalau misal kata kita dan kita kena meraihkan juga dengan hujah orang lain. Sebab itulah kalau kita pergi tempat lain kita raihkan. Kita dah pergi ke Mekah, kita dengan imam yang mazhab Hambali, kita raihkan dia. Kan kita lah jadi debel. Tahu debel? Jadi gangster lah. Maka maknanya hampir dan sesuatu dengan makna yang munazarah, menzahirkan akan segala hukum, dan muzakarah, yakni mengingatkan serta kawan-kawannya. Kita lebih banyak pada muzakarah, perbincang-bincang yang tidak mencari sesuatu hukum yang lain. Itu banyak tempat kita. Tapi sebenarnya yang nazarah ni pun dia adalah juga perkara yang bagus, terutama kalau kita ada sahabat-sahabat yang mengaji tempat lain. Itu bagus tu kan. Sebab tu saya suka berkawan dengan siapa juga pun untuk kita mencari ilmu. Dan maka sahaja bahawa adalah ia dengan insaf dan berfikir diri pada sekaliannya, jangan ikut larat hawa nafsunya. Dan demikian juga berhalus dan perlahan dan amat-amati dan perhati dan terpelihara daripada kemarahan dan perkelahian. Kerana bahawasanya munazarah dan muzakarah itu berjumuk, berhimpun dan berbincang dan musyawarah. Dan berjumuk kita dengan berjumuk kira dan musyawarah itu sungguhnya kerana mengeluarkan yang betul dan benar. Dan demikian itu sungguhnya hasil dia dengan amat-amati dan perhati dan berhalus dan insaf, dan tiada hasil demikian itu dengan marah dan berkelahi. Mana kena berlapang dada. Segitu juga dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia bermusyawarah juga, bermuzakarah juga, bermunazarah juga untuk mencari sesuatu benda yang tak jelas. Contohnya benda apa? Hari kiamat lah. Walaupun Nabi dah ceritakan benda-benda tu, tapi sahabat masih lagi tertanya-tanya bagaimana kiamat ni, macam ni kot. Nabi dalam satu hadis, tiba-tiba Nabi muncul. Nabi keluar, Nabi datang. Ini apa yang kau tengah bicarakan ni? Tengok macam serius sangat. Sahabat kata apa? Kami sedang membicarakan tentang kiamat, tentang soalan kiamat. Bila tanya tentang kiamat, tanya tentang sa'ah, Rasulullah kata orang yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya. Kan? Jadi apa nak buat? Dia kata kalau macam tu, dia kata Nabi memberi penerangan. Kalau nak tunggu waktu kiamat, tanda kecil dia macam ni, tanda besar dia begini. Itu Nabi beritahu, baru sahabat dia tenang sikit. Maknanya apa? Adalah perbincangan juga di antara sahabat. Jadi bukan hanya berharap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam sesuatu hadis.
sesuatu hadis yang selepas daripada Rasulullah SAW, kita gelar sebagai apa? Hadis mauquf. Hadis mauquf ni hadis yang dia bukan daripada Rasulullah, tapi daripada sahabat. Sahabat yang keluarkan ucapan tu. Tapi sahabat yang lain menyokong. Kalau misalnya kata Nabi masih hidup, saya Nabi pun berkata perkataan yang demikian. Itu maknanya penyokongan dari segi. Padahal bukan Nabi yang bicara. Dan ada juga yang kalam-kalam ulama, yang mana kalam-kalam ulama ni memberikan hasanah, memberikan kepada yang baik. Jadi kalam ulama juga digunakan sebagai hujah, tapi bukan hujah untuk menang berbahas dan sebagainya, tapi sebagai hujah untuk penguat bicara. Itu kaedah dululah. Sekarang ni kadang-kadang kita nak satu je, nak hadis dengan Quran je. Tak, sebab apa? Kita berpegang pada ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu kita namakan ahli sunnah wal jamaah. Sunnah makna dia ikut Quran dan hadis, kemudian jamaah ni makna ikut daripada pendapat sampai sahabat sampailah kepada para tabi'in dan sebagainya. Sebab tu kita ada urutan kita kan dalam untuk ilmu. Jadi dalam berjumuk ni, dalam kita berhimpun bersama dengan rakan-rakan untuk mencari apa? Berbincang dan sebagainya, mana kita kena ada satu sikap yang terbuka. Jangan nak menang aja. Kan? Jangan nak menang. Hujah tak apalah. Hujah memang kalau dalam untuk ilmu ni, pidato juga adalah penting. Kan, untuk apa? Untuk menegakkan apa, ataupun untuk membetulkan apa yang kita kata berdasarkan kepada nas. Sebab tu macam kita tengok kan, orang berpidato hebat. Orang nak jadi orang politik, dia kena jadi orang pidato. Nak kena jadi guru pun dia kena pandai pidato. Contoh macam orang tanya tentang apa? Tentang Tuhan kan. Bila orang tanya tentang Tuhan, yang tanya tu bukan orang Islam kan. Kita nak jawab dengan Al-Quran. Kita nak jawab dengan Al-Quran. Dia tak nak, berapa dia cakap dengan Al-Quran? Saya tak percaya Al-Quran. Sekarang saya nak tahu mana Tuhan. Nak jawab macam ni. Ini kita dapat pergi dia dengan gunakan akal dan qiyas lah. Letak pada dia kan. Macam dalam satu cerita, saya ambil contoh lah, kita pun tak pandai nak jawab. Ambil contoh cerita-cerita. Dia bagi satu penampor je. Tengok orang tu jangan sebarang orang, tampar orang pada sasa, dia tampar balik gebah. Maknanya nak berikan gambaran kan. Dia kata mana Tuhan? Tak ada pun. Tunjukkan kalau ada Tuhan. Nak tunjukkan mana? Roh kita tak boleh nak tunjuk kan. Roh kita boleh tunjuk, roh kita tak boleh tunjuk. Berapa dhaifnya kita pada diri kita sendiri, kita tak boleh tunjuk kan. Tapi kita faham ada roh. Kalau tak ada roh, jasad. Tak ada roh maknanya tinggal jasad, mayat je lah. So macam mana nak tunjuk? Kita tunjuk Tuhan. Okay, kita kasih dia berfikir. Pada awal kita kasih dia berfikir, siapa yang boleh kontrol dalam dunia ni? Siapa yang boleh gerakkan matahari supaya dia berhenti dan sebagainya? Siapa boleh ubah matahari daripada barat ke timur? Tak ada yang boleh buat. Itu menunjukkan ada satu kuasa yang mengawal. Siapa? Tuhan. Tapi macam mana rasa dia kata nak tunjuk, nak nampak, nak tahu. Agak-agak macam mana? Degil sangat pergi penampar satu kan? Sakit tak? Sakit. Mana sakit? Tak nampak. Ada air ni? Tak panas kan? Air ni nampak sedap. Mana sedap? Saya nak bismillahirrahmanirrahim. Bila minum dia rasa manis. Mana manis? Rasa je. Macam tu juga kita dengan Tuhan. Kita nampak Tuhan? Tak. Tapi kita rasa dan kita tahu bahawa Tuhan tu ada. Kalau Tuhan tak ada, kita takkan bergerak apa pun. Sebab tak ada yang mengawal. Contoh, lidah ada lidah. Bibir ada, gigi ada, tekak ada. Mana suara keluar? Suara keluar kat mana? Kat kerongkong. Okey, baik. Panggil orang bisu datang depan. Syekh dah ada kerongkong tak? Ada lidah tak? Ada gigi tak? Ada bibir tak? Semua ada. Kenapa tak ada bercakap? Ada mata, orang buta. Ada mata tak? Kadang-kadang mata dia lagi bersih daripada mata kita. Mata kita dengan kuning mata dia putih, bersih. Mata hitam dia pun nampak. Tapi kenapa tak nampak? Kita lalu di depan dia. Kita nak lempang dia pun dia tak elak. Kan? Kat situ juga nampak. Macam tadi lah kita dah lempang, mana sakit?
Tak ada sakit. Macam dia bagi tiga soalan kan dalam persoalan ni. Lepas tu dia kata aku tak percaya pada takdir. Kan? Memang tak percaya pada takdir. Kita takkan tahu takdir kita. Siapa yang tahu takdir kita? Kita tahu takdir kita bila nak mati. Kita tahu jadi apa pun tak tahu. Kalau dulu masa remaja kita bukan macam ni. Kopiah pun tak kenal. Semayang pun jauh. Tapi tahu hari ini Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan kita berada dalam majlis ilmu. Allah Ta'ala izinkan kita mengikut pakaian salah satu daripada pakaian sunnah, pakaian yang dicintai oleh Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala izinkan kita berada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zikir tak semestikan tasbih. Makna apabila kita hadir dalam majlis semua, makna hati kita hudur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahu, dulu tak. Dulu dalam hati ingat apa? Masa muda mambang dia ingat. Tak ingat Tuhan, sungguh. Kecuali anak-anak muda ni Alhamdulillah yang mana tahfiz ke, mana mondok, yang mana ngaji, ingatlah. Itu pun hari-hari. Pagi dia ingat, petang dia lupa, kena ingatkan balik. Sungguh. Walaupun orang ngaji, kadang-kadang ngaji pun malam tak ingat matlamat pun nak ngaji. Hari ni tak ingat, besok dia ingatkan balik. Ingat tuan-tuan, ingat semua. Kita mengaji kerana cik redha Allah, ingat lagi. Ingat balik pagi tu. Malam kan lupa dah. Sebab malam-malam nak ngaji. Malam pukul 11 ada kelas lagi pun malas pergi lah. Kadang-kadang terpaksa pergi. Sampai depan ustaz, dia duduk ujung sekali. Ustaz cakap dia tidur. Lepas tu orang dah balik pukul 12, dah balik pondok, dia kat situ lagi. Ini pengalaman lah. Tak tahulah saya kata apa. Sungguh. Saya dengar dia beradik mengaji. Saya kelas malam saya tak ikut. Saya duduk kat pondok. Kelas malam di kelas tinggi sikit. Masa tu baru sampai. Kan? Tunggu mana brother tak balik ni. Rupanya pukul 3 pagi dia balik. Pukul 3 balik. Kenapa balik lambat? Tidur dia. Sudah dah tak ada orang. Dah gelap. Tidur je lah terus sama semua kan. Senang aku nak balik. Balik lah kejap lagi kau nak bangun tahajud kan. Bukan bangun tahajud dia balik tidur. Okay. Maksudnya kaedah masa mengaji tu masa muda memang jugaan. Sebab tu kadang nak tengok sebuah negara yang baik dan bakal jadi negara yang baik bagi penduduk yang baik apabila pemudanya baik. Kalau pemudanya banyak hanya datang ke masjid, pemudanya banyak datang ke surau, ke majlis ilmu, cukup hebat. Tengok ni semua pemuda dan pemudi. Alhamdulillah tak lazinkan kita lagi ya. Kalau kita terus hanyut kan, itu izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau yang baik macam itulah kan. Tapi sekarang pemuda-pemuda kita banyak kat mana? Kalau dulu banyak kat simpang jalan, kat tembok kan. Ni jam dah banyak kat kota, kat bandar dan sebagainya. Tujuan kita untuk mencari dalam penyiasan dalam ilmu. Maka jika ada niatnya mengalahkan lawannya, dan menindihkannya, nescaya tiada halal demikian itu. Mana apa? Tiada halal, haram lah. Haram berhujat, haram berbahas. Kerana apa? Nak cari menang. Akhirnya cik gaduh pula, akhirnya musuh. Dan sesungguhnya halal demikian itu kerana menyatakan yang sebenar. Kena cari benda yang elok. Kalau kita nak berbahas tu kena ada niat juga. Sebab tu benda yang kena betulkan dulu. Dan bermula membuatkan keliru dan kesamaran dan helah itu tidak harus ia pada munazarah. Itu melainkan apabila adalah lawannya olok-olok dan senda-senda juga, bukan mencari yang sebenarnya, maka ketika itu harus jujur. Maknanya kalau dia dalam kata bergurau, itu bolehlah diberikan kata-kata samaran dan sebagainya, kan, kata-kata yang tak jelas. Untuk apa? Untuk membukakan mata berfikir, membukakan akal untuk berfikir. Tapi kalau dalam serius, jangan memberikan soalan-soalan yang mempunyai dua maksud dan sebagainya. Itu maknanya dalam kita berhujah. Penting tak? Penting. Sebab itu kadang-kadang kalau orang memberikan sesuatu benda yang kelainan, kita boleh minta. Boleh tanya dia, minta penjelasan dari segi sumber hukum. Sumber hukum. Sebab hukum fiqh dia memang dia keterbukaan. Tetapi apabila kita tak jumpa sumber yang lain, ambil pegang pada satu yang kita faham. Tapi janganlah kata bila orang mengajar benda lain, jangan kata mana kau dapat ni, yang cepat mengatakan sesat dan sebagainya. Sebab kita tak faham. Benda bab tu kena banyak belajar dan sebagainya. Banyak muzakarah, banyak munazarah,
banyak mutalaah dan sebagainya. Kalau mutalaah bagi penuntut ilmu tu benda yang wajib. Sebab tu orang hari ni dia mutalaah masa bila? Masa nak peksa kan. Peksa masa tu mutalaah. Besok nak peksa ni, pukul 3 pagi tak tidur lagi. Besok nak peksa. Tapi kalau dia mutalaah lebih awal, kemudian dia mencari-cari apa ni akan hukum-hukum lagi mudah lah sebagainya. Habis. Dan sekali dan adalah Muhammad bin Yahya apabila dihadapkan kepadanya akan masalah muskil. Masalah tu muskil lah tu. Dan tiada dapat ia akan menjawabnya. Berkata ia bagi yang menghadapnya dan menanyakannya, bermula pertanyaan yang engkau hendak akan ia itu tentu kedatangan dan baiknya, dan aku amat amati padanya. Dia kenapa? Persoalan tu soalan yang baik dan kenapa lebih teliti dari segi persoalan. Kalau kita guru saya lagi mudah, orang tanya je tak boleh jawab, memang kau tak boleh nak jawab, kau jangan pusing banyak-banyak, satu je jawapan dia, wallahu alam. Kalau kita hari ni pula jawab wallahu alam, besok tak datang lagi, ustaz tu apa pun tak tahu. Tak payah nak ngaji dengan dia. Tapi kalau orang dulu warak tuan-tuan, orang dulu warak perempuan. Kalau dulu kalau orang datang apa kan, bukan maksud dia apa, bukan dia sombong dengan ilmu, tapi sifat warak ni. Sebab dia mengajar bukan kerana kau datang, bukan kerana orang ramai, bukan kerana banyak follower, kerana apa? Itu tadi kita bersihkan hati kita dengan niat lillahi ta'ala, mencari redha Allah SWT. Itu kita berkongsi ilmu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan di atas tiap-tiap yang mempunyai pengetahuan itu ada yang amat mengetahuinya. Maknanya kita dalam hidup ni kita jangan sombong. Sebab kalau kita rasa kita alim, ada lagi yang lebih alim. Tak ada ke mana alimnya pun kan. Orang sekarang ni dia pukul canang je lebih. Sama aja kalau orang dulu dia mengaji lama. Antara mengaji lah lama puluh tahun, dan berbagai selok-belok bintang ilmu. Kadang-kadang kita baru buat satu ilmu tu, kita punya hebat, rasa-rasa macam apa, macam tong lah atau kosong kan. Tong tak berapa, dia punya bunyi macam gah, tapi tak seberapa. Maknanya kita jangan terlalu sombong dengan ilmu. Dan bermula faedah mudaharah dan munazarah itu terlebih kuat daripada faedah semata-mata mengulangkan bacaannya. Kerana daripada dia mengulang-ulangkan, dan lebih baik, lebih lagi dikatakan mutaharah satu ketika itu terlebih baik daripada mengulang-ulang bacaan satu bulan. Tetapi ada ia satu orang insaf dan sejahtera perangainya dan tabi'u. Betul? Apa maksud dia? Muzakarah tu ataupun mutaharah tadi ataupun munazarah tadi lebih baik kadang-kadang daripada kita duduk menghafal. Kan kita duduk menghafal, mengingat, kadang-kadang tak masuk pun. Sebab tak semua orang macam tu. Ada orang yang dalam majlis ilmu dia semua dapat, dia catat, sama ada dia catat tak catat, dia akan ingat terus. Ada orang dia belajar, dia tak ingat apa, dia balik, dia tengah balik, dia baca balik, dia faham. Ini maksud ustaz tadi, dia faham. Ada yang jenis apa, dia dengar tak faham, dia balik lagi dia tak faham. Tapi ketika bila dia faham, ketika dia duduk dengan sahabat-sahabat dia, tadi ustaz cerita macam ni semalam, aku tak berapa nak clear. Ada seorang mungkin akan buka bicara macam tu, lepas tu dia ni cerita, dia akan faham, dia akan tangkap, dia akan faham semua hidup insyaAllah. Jadi masing-masing tahap masing-masing. Sama je macam kita, kadang-kadang ada yang waktu mengaji dulu memang ni kerja dia macam tak empuk, datang buat kitab pun melenggang, tak ada kitab rujukan, tak ada catatan, kadang-kadang buka kitab dia berisi macam kitab baru je, tak ada dobet pun. Tapi lepas mengaji tahu-tahu dah mengajar sana, mengajar sini, kita ni dobet sama tulisan asal tak kenal. Masa tulisan asal pada satu tulisan kita dah sampai dah tak ingat, dah tak nampak dah punya dobet ni. Kalau kau nak faham, balik relax dia ngaji atas motor. Dia tak ingat nak mengajar. Semua tu adalah urusan Allah SWT. Tapi dan pencapaian masing-masing manusia dia ada tahap masing-masing kan. Sama juga dengan kita dalam kehidupan. Kalau semua nak kaya, kita jadi kaya kan, siapa pula yang nak angkat sampah? Contoh, kita bukan menghina orang angkat sampah, tapi kalau dia tak ada, tenggelamlah kita dengan sampah. Maknanya syukur dia ada kan. Kalau tak ada, kalau semua nak kaya, siapa pula nak buat kasut, selipar kita depan?
Jadi kita nak kasi pakai apa? Takkan kita buat, kita kaya, kita buat sendiri, kita pakai sendiri. Mesti ada. Sebab tu Tuhan tu ada. Jangan kata Tuhan tak ada. Orang kata Tuhan tak ada, kita jadi orang susah. Kalau tak ada kamu, tak ada siapa yang buat kerja-kerja yang orang kaya tak nak buat. Dan orang kaya apa? Berkongsi lah. Belilah keluaran yang dia buat, produk yang dia buat. Kan? Apa yang dia buat. Itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu, kalau macam tu haiwan pun nak dakwa juga. Ui, dia jadi harimau, dia besar, dia kuat, dia taring, dia ada kuku, dia cari makan senang. Ni yang bawah ni, yang kena pijak ni, semut, cacing, kan? Ulat apa? Ulat ti ayam. Mungkin pernah jumpa kan? Dalam ti ayam ada ulat. Kita tengok ulat ni, penjaga ulat ni sibuk ada hidup dalam dunia. Kita fikir, untuk apa? Tapi pasti ada hikmah. Kan benda yang kita tak tahu, tumbuh-tumbuhan kita tahu. Kita jumpa tumbuhan sepak je. Dulu saya ingat satu tumbuhan tu dia melata dekat atas apa? Orang panggil dia daun tutup bumi kan. Pernah tahu tak? Saya tak tahu benda tu. Lepas tu ada seorang tu dia sakit. Pendarahan dalam dekat hidung sentiasa. Kan? Dia kata kau pergi jumpa ni. Momoh yang kata kau ubat lah, tabib kan. Pergi. Dia tengah sakit ni. Orang besar lah. Masa tu bos saya. Dia kata pergi jumpa orang ni. Pergi jumpa orang ni. Saya keadaan bos saya macam ni. Dia kata kau pergi cari daun tutup bumi. Oi, mana nak cari? Bukan kita gerti. Kan? Dia kata daun tutup bumi senang je. Dia obat dan dia ada di hospital. Memanglah pun obat dekat hospital. Tak, dia kata dekat laman hospital sakit ni. Dia kata kau cari dekat laman tu, dekat kawasan rumput-rumput tu, di situ ada daun tutup bumi. Dia sekelompok je. Sini sekelompok. Dia macam daun ni, dia kata macam daun apa? Daun apa? Kapak itik dulu. Kapak itik yang dulu semasa sekolah suka letak dalam buku kan. Macam tu dia kembangkan, macam mana satu kelompok. Saya pergi cari, orang panggil daun tutup ni, saya tak ingat nama yang sebenar apa. Pergi, dia kata ambil daun tu, remuhkan dekat air, masukkan air satu mangkuk gini. Lepas tu itu je kat badan dia. Sebagian ni bagi minum. Allahu Akbar. Tak tahulah. Ni semua Allah punya kuasa. Benda yang saya anggap tak ada apa bernilai, sebab dipijak, tapi airnya dalam masa tak sampai 5 minit elok. Elok tak berdarah. Padahal tu dah 2-3 hari. Maknanya ilmu lah. Kita pun tak tahu ada untuk tutup bumi. Itu je yang saya tahulah. Maksudnya benda yang kita tak tahu apa-apa, tapi sebenarnya ada manfaat. Jadi jangan kita, waktu kita hidup, jangan menghina di antara satu sama lain, sebab semuanya ada manfaat bagi kita. Habis. Dan syarah maksud syair Qadhi Jalil, beberapa kaedah yang banyak yang saya kira bagi penuntut amati akan dia dan perhati akan dia dan beramal dengan selama-lama. Dia kata syair, ilmu itu daripada syaratnya bagi mereka yang khidmatnya, dan bahawa menjadi ia akan manusia sekaliannya akan khadamnya. Jadi khadam pula dah. Khadam tu khadam yang berkhidmat dengan ilmu. Ilmu itu adalah syaratnya bagi mereka yang berkhidmatnya pada ilmu, dan bahawa menjadi ia akan manusia sekaliannya akan khadamnya. Apa dia? Maksud setengah daripada tanda-tanda bagi ilmu yang memberi manfaat itu adalah bahawa menjadi ia manusia sekalian khadam bagi orang yang menuntutnya. Atau dikata setengah daripada syarat bagi dapat ilmu itu bahawa jadi khadam sekalian manusia bagi orang yang menuntutnya, menuntut ilmu. Maksudnya apa? Kita menjadi khadam, berkhidmat kepada ilmu, mengejar ilmu. Mana bila kita nak apa? Bila kita nak ilmu ni, kita jadi orang yang paling bawah. Berkhidmat untuk dapatkan ilmu. Macam orang dulu lah, dia nak dapat ilmu, dia beri khidmat kepada guru dia. Guru dia bukan makna dia hormat pada guru, tapi dia hormat kepada ilmu tersebut. Kan dulu begitu kan. Kalau sekarang kita begitu jugalah. Khidmat makna dari segi khidmat, penghormatan dan sebagainya, dan apa? Dan kalau ke universiti kita kena bayar dan sebagainya kan. Makna dia antaranya, dan tidak lokek untuk apa dia cari sumber jalan bagi memudahkan jalan-jalan ilmu. Macam contoh kat rumah gaji kita ni lah. Orang gaji kita tak tetap pembayaran apa-apa untuk ilmu, sama ada dari segi ilmu Al-Quran, ilmu kitab dan sebagainya. Tapi makna kita tahu pula, kita sebagai manusia biasa, bil elektrik nak bayar tak? Kan? Air yang kita buang tu, buang air lagi untuk bersihkan. Betul tak? Jadi begitu jugalah.
Guru yang datang bukan nak simpati pada guru pula tapi guru yang datang bukan jalan kaki pun nak beli air mineral juga, air mineral RM1.5. Apa lagi pakai motor ke pakai kereta kan. Maksudnya begitu. Makna kita sini faham lah, kita nak dapat ilmu satu benda yang tinggi nilainya, tapi bukan benda secara percuma. Bukan saya kempen suruh supaya mengaji pula, kan orang kata kempen pula, tapi maksudnya kita ingat kita berkhidmat kepada ilmu untuk dapat keberkatan ilmu itu sendiri. Sebab benda ni penting bagi kita. Macam kita pergi berubat lah, kita pergi kat bomoh kan, bomoh ke tabib ke dan sebagainya. Sebut bomoh, orang Malaysia ni nampak lain, sebenarnya bomoh tu adalah nama bagi tabib, kecuali orang gunakan ilmu salah, itu lain cerita lah. Tapi maksudnya orang pergi berubat, bila kita pergi dekat dia, biasa orang tabib ni bomoh ni dia bagus, ikhlas lah kan, tapi mengeras supaya ilmu, supaya dia mustajab, adalah dia punya pengerah dan sebagainya. Tapi kalau orang dulu ada yang ditetapkan, ada yang tidak. Kebanyakannya ikhlas lah kan. Dia kata dapat ikhlas, dapatlah RM5. Kalau sekarang RM5 nak beli apa kan? Bak kata bomoh yang piramid tu pun kan, saya pun tak pernah dapat macam dia punya banyak, dia kata. Saya pun nak beli pula, itu satu hal yang lain kan. Tapi maksudnya apa? Maksudnya bila dia tetapkan adalah. Tapi kalau tak ditetapkan, bila sebut ikhlas, kita kena faham cara dia buat kerja, urusan dia buat kerja, waktu dia. Kadang-kadang katalah ustaz bukan kadang-kadang orang yang buka madrasah, kadang pun ada surah yang mengajar kat surah kat masjid, ustaz bukan nak keluar modal, nak pergi mana gini kan, sikit-sikit sudahlah. Budak-budak kecil tak ada makan duit banyak singgit juga. Bukan nak keluar pun tak ada pergi mana-mana. Kita yang datang kat ustaz, masa dia, pengorbanan waktu dia, tinggalkan keluarga dia kan, habis keluarga dia yang kat rumah. Semua perlukan, maksudnya tu nilai lah. Yang ni nilai sendiri. Kalau zaman dulu boleh lah kan, ulu kelapa bawa sayur boleh ustaz-ustaz terjual kan. Tapi kalau zaman sekarang kan berbeza. Mana khidmat menjadi khadam kepada ilmu, bukan khadam kepada guru, tapi khadam kepada ilmu untuk mencapai ilmu itu sendiri. Begitu juga menjadikan diri kita khadam, maknanya apa? Kita korbankan waktu kita juga. Jangan sombong dengan waktu, sebab waktu kita tak lama. Waktu kita tak lama, sekejap sangat nak sampai umur 60 kan? Sekejap sangat nak sampai pengakhiran jalan, sekejap sangat nak sampai garisan penamat. Jadi kita apa? Jadikanlah diri kita sebagai khadam ilmu, sentiasa mencari-cari. Sebab tu kadang-kadang saya takjub juga, ada orang yang sanggup kadang-kadang pergi majlis pagi kat sini kan, nanti tengah hari kita tengok ada kuliah zuhur dekat mana, ada juga kadang-kadang sampai maghrib, isyak pun ada lagi, masya-Allah, cukup hebat. Sebab apa? Orang tu dia sedar akan mencari, dia menjadi khadam ilmu. Kadang tak tahu umur kita ni bukan ada orang alim dah kan, ada cerita tu harus ada lah. Tapi maksudnya bukan jadi alim, kita nak cari redha Allah. Dan tapi jangan lupa, sebab Rasulullah ajar, bila kita nak jadi orang yang baik dan kita dianggap orang yang baik apabila kita belajar dan mengajarkan ilmu. Jangan simpan, sebab benda yang akan kita bawa, saya sebut lagi, saya suka sebut benda ni kat mana-mana. Benda yang kita bawa 3 je yang akan terus sampai kepada kita kan. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Walaupun ilmu mungkin kita tak belajar gitu, ustaz mana ustaz saya nak mengajar macam ustaz kat depan ni, ustaz pun Allah SWT yang tentukan, bukan kita kan. Tapi kalau tak boleh bercakap depan ramai, cakap dekat depan seorang dua orang cukuplah. Sahabat kita, adinu nasihat, agama tu nasihat. Kadang-kadang kita seronok, saya juga seronok kalau dapat buat apa, sedikit dakwah. Itu benda yang paling hebat sebenarnya. Sebab bukan senang nak bercakap dekat publik, orang-orang yang hidup macam biasa ni, yang kita anggap orang ni orang yang tak faham agama. Tapi jangan, kadang-kadang bila kita bermuzakarah dengan dia orang, bernazarah dengan dia orang cukup hebat. Cuma dia orang tak nampak amalan. Tak nampak amalan macam kita. Kita ni orang tengok pakaian, dia ni orang pakaian je. Jangan tertipu dengan luaran kan, jangan tertipu. Sebab Allah Ta'ala tidak nazara fi pada jasad kita. Allah Ta'ala tak pandang unzur, Allah Ta'ala tidak unzur pada fi jasad, pada jasad kita. Allah Ta'ala pandang pada hati. Kadang-kadang ni orang terlebih mulia. Cuma walaupun nampak pelanggaran syariat dia orang, tapi punya pendekatan dia orang lagi hebat. Rasa dia khudur kepada Allah Ta'ala lagi
lagi hebat. Sebab tu kadang-kadang saya suka buat dakwah-dakwah street dakwah ni, buat berjumpa dengan orang-orang yang kita anggap orang biasa, tapi mereka itu adalah insan-insan yang luar biasa. Kadang-kadang jumpa mereka lagi menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab macam tadilah kita kata Allah Taala jadikan setiap manusia tu ada berbagai-bagai maksud. Kalau tak ada mereka, kita nak dakwah kat siapa? Kan? Dakwah kat sini ni memang orang dah nak apa ilmu dah, nak cari ilmu dah. Bukan dakwah part of dakwah lah, tapi bab dia membagi ilmu, perkongsian ilmu. Tapi dakwah yang sebenar mencari apa dia? Allah Taala kata Allah Taala kata wal takum minkum ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kamu satu kaum yang menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kepada munkar. Ni menyuruh kepada ma'ruf sebab kita dah buat ni. Tapi mencegah kemungkaran bila kita boleh buat. Tak semua orang boleh buat, tapi benda tu dua-dua kena jalan serentak. Iqamus salat, ita'iz zakat. Jadi kalau sembahyang dalam masa yang sama kena bersedekah, membayar zakat dan sebagainya. Jadi antara kita dengan Allah solat, tapi antara kita dengan manusia zakat. Jangan kita ingat kita nak jadi ahli syurga ni, tapi kita tak tahu lah sahabat-sahabat kita yang susah. Kita tak peduli langsung orang sebelah rumah kita entah makan dan tidak. Kan? Tak peduli langsung. Kita tengok orang ni ayah-ayah dia kat rumah tak kerja lah. Ayah lah. Mungkin dia memerlukan bantuan kita. Tak semua orang yang menceritakan kelemahan dia dan sebagainya. Kan? Ada malam ada siang. Maknanya semua dijadikan tu berpasangan. Jadi kita kerja kita pun jalan berpasangan juga. Kerja sama makruf, so buat kebaikan dan sebagainya, dan masa yang sama kena cegah kemungkaran. Gunakan ilmu yang kita ada, hikmah yang kita ada supaya kita dapat mencegah perkara tersebut. Maka kedua makna itu sah pada maknanya, kerana asal syair ini diihtimalkan dua maknanya serta nampak sah kedua-duanya. Makna kita mengabdikan diri kita pada ilmu dan kita menjadi hamba kepada ilmu. Maknanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil apa yang kita belajar pada hari ini, kena berlapang dada dalam menuntut ilmu, berlapang dada untuk menambah ilmu, supaya apa? Supaya kita tidak terkongkong dengan satu fahaman sahaja, dan supaya kita lebih keterbukaan dalam menuntut ilmu. Dan apa je selagi dia bersandarkan kepada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati sebab kita berada di hujung zaman, di akhir zaman, kerana berbagai cara. Cara nak tengok kebenaran manusia ini daripada apa? Daripada syariat dia. Kalau dia berbicara tentang bab agama, tapi dia duduk kedai kopi daripada pagi sampai petang, tinggalkan. Kan zuhur kat situ, asar kat situ, maghrib pun kat situ lagi. Dia hari pada pagi sampai petang dia naik haji. Tinggalkan dia lah, pergilah cari yang betul. Kadang-kadang dia punya cerita lagi hebat. Kita ni tuan-tuan kulit je, zahir je, hakikatnya begini. Ada pernah saya jumpa lagi sedap. Dia cerita pasal apa? Kita ni, kenapa kita angkat takbir, dia kata. Saya kata kenapa angkat takbir? Sebab dah memang nak semua kena angkat takbir. Tak, kita ni berada dalam pentakbiran. Ini kau cerita apa pula? Kita dalam pentakbiran gini dia cerita. Kalau kita tak ada takbir, dia tak ada jadi, tak ada susunan. Allah ke atas, Muhammad ke kanan. Oh, dia cerita malaikat kat sini, macam piramid pula. Sukalah dia kata, suka hati kan. Yang makna itu bukan sumber. Sebab tu nak ilmu sumber daripada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya daripada situ. Lepas tu dalam sunnah kita pecahkan kepada ijma' ulama dan qiyas. Sebab ada benda yang tidak jelas. Bukan kerana Allah tak nak menjelaskan, tapi Allah Ta'ala memang ada hikmah di sebaliknya, semua menjadikan kita supaya berfikir dan kita ada pemilihan selepas dibagi kita panduan Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul hikmahnya Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Ada persoalan? Saya bagi satu soalan je. Tak ada. Tak ada, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma zidna ilma wa zidna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwabi khair wa abwabi salamah wa abwabi sihah wa abwabi ni'mah wa abwabi barakah wa abwabi quwwah wa abwabi mawaddah wa abwabi rahmah wa abwabi rizqi wa abwabi ilmi wa abwabi maghfirah wa abwabi jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina maulana innaka at-tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.